Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi Quran dan juga tadabbur tafsir Quran secara ringkas dan juga tadabbur Al-Quran pada setiap muka surat insya-Allah. Pada pagi ini kita akan bersama-sama di muka surat 488. Untuk peringatan hari ini kita akan masih lagi membaca surah Asy-Syura, iaitu daripada ayat 45 sehingga ayat 51. Dan kita adalah hari ini adalah hari terakhir untuk surah Asy-Syura, dan selepas ni kita akan bersama-sama pula masuk ke surah yang baru, iaitu surah Az-Zukhruf insya-Allah. Insya-Allah moga-moga kita semua akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari Jumaat hari Jumaat yang diberkati insya-Allah. Moga-moga kita akan mendapat berkat daripada dataran Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan insya-Allah. Jadi hari ini kita akan mulakan insya-Allah dengan sedikit membaca ayat Al-Quran yang telah kita akan tengok insya-Allah pada muka surat 488 pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tarahum yu'raduna 'alaiha khashi'ina minaz-zulli yanzuruna min tarfin khafi. Wa qala allazina amanu innal khasirina allazina khasiru anfusahum. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. Sadaqallahul azim. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita akan melihat ayat ini insya-Allah. Minta maaf agak ni sikit, perlu dibetulkan sikit insya-Allah. Jadi pada pagi ni kita melihat kepada ini ayat yang merupakan sambungan daripada apa yang telah kita baca sebelum daripada ni, iaitu apa? Iaitu Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana orang-orang yang kafir ni, orang-orang yang kita katakan di akhirat ini, mereka ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mereka ini akan dapat kembali semula ke dunia, yang dikatakan sebagai maradda. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sebutkan sini bahawa mereka ni langsung tak akan dapat kembali tak akan dapat kembali lagi ke dunia ini. Ini bukan tempat kembali. Di akhirat ini adalah tempat pembalasan. Allah Subhanahu wa taala telah beri peluang kepada kita semua kan untuk beramal masa di dunia dulu kan, tapi tiba-tiba kita ni tidak beramal. Jadi di sini adalah hari pembalasannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala seterusnya yang menceritakan dalam muka surat 488 pada hari ini ialah apa kan? Wa tarahum, dan kamu akan dapat melihat mereka apa? Yu'raduna 'alaiha, yu'raduna, mereka ini akan dihadapkan, mereka ini akan dibentangkan, dibentang bukan bentang apa, tapi maknanya akan dihalakan ke mana? 'Alaiha, iaitu ke atas, ke dalam neraka. 'Alaiha tu ialah ke atas neraka, dan kemudian khashi'ina, dalam keadaan mereka itu pada masa itu adalah khashi'ina. Jadi apa maksud khashi'in di sini ialah apa? Maknanya mereka ini dalam keadaan takut itu adalah sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan keadaan mereka, iaitu mereka ini dalam keadaan takut pada hari itu. Dan kemudian selepas itu minaz-zulli, kerana apa? Kerana rasa kehinaan yang sangat-sangat. Jadi seterusnya daripada itu Allah Subhanahu wa taala kata apa? Iaitu dia kata yanzuruna min tarfin khafi, mereka melihat daripada tarfin khafi. Mereka itu memandang apa situ? Memandang, dikatakan dalam setengah tafsir adalah memandang kepada neraka tu. Min tarfin khafi, daripada tarfin tu maknanya daripada sudut, daripada mata yang khafi, iaitu yang sembunyi. Tapi maksud di sini ialah apa kan? Mereka melihat dalam keadaan lemah, dalam keadaan lesu, dalam keadaan tidak mampu, dalam keadaan sangat-sangat hina lah. Jadi ulama tafsir menyebutkan suasana ini seperti sebagaimana orang-orang yang akan dihukum mati sebagai dunia sebagai contoh di dunia ni, mereka akan dihukum mati, lalu mereka ini melihat kepada orang yang akan membunuh mereka tu. Maknanya orang yang menghukum mereka tu dalam keadaan menekuk pedang tu. Itu makna pandangan itu, makna menjeling kita, tapi dalam keadaan yang sangat lemah.
mereka tak mampu untuk berbuat apa-apa lagi pada ketika itu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan sini, iaitu apa? Mereka ini dia kata adalah melihat neraka itu dalam keadaan yang sangat lemah, yang sangat hina dina. Kemudian waqala allazina amanu, lalu berkatalah orang-orang yang beriman pada hari itu. Orang beriman akan berkata, dia kata apa? Dia kata innal khasirina allazina khasiru, mereka ni orang-orang yang rugi. Ini siapa yang sebenarnya rugi? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala membuat riwayat meriwayatkan kata-kata ini, kata-kata daripada orang yang beriman untuk menegaskan satu perkara dalam kehidupan kita. Kalau dalam kehidupan kita ni kita kata bahawa apa kan, yang rugi tu ialah macam ni, macam mana. Yang rugi tu siapa? Biasanya orang kata yang rugi tu ialah orang bisnes lah kan. Orang bisnes tak cukup duit ataupun buat bisnes tapi tiba-tiba lepas tu rugi, maka itu dia katakan orang yang rugi kan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kat sini bahawa sebenarnya orang-orang yang rugi itu ialah innal khasirina allazina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah, iaitu orang-orang yang mana mereka ni rugi di akhirat ni. Rugi sebenar ialah apabila mereka ni rugi di akhirat ni. Khasiru anfusahum, diri mereka, dan juga rugi ahli mereka yaumal qiyamah. Jadi apabila mereka rugi diri mereka dan juga keluarga mereka di hari akhirat, maka pada ketika itulah yang sebenarnya dipanggil sebagai rugi yang sebenar. Jadi itu adalah hakikat kan. Jadi maknanya walaupun kita lah kan dalam percakapan kita seharian mungkin kita kata oh dia ni rugi, bisnes dia rugi kan, tapi dan sebagainya kan. Tapi sebenarnya ialah rugi sebenar tu ialah apabila rugi akhirat. Jadi oleh kerana itulah maka kita ni kan, kita nak untung tak apa di dunia ini kan, nak bisnes untung tak apa, tetapi janganlah kita ni rugi di akhirat. Jadi ada orang untung dan untung. Ada orang untung dan rugi, ada orang rugi dan untung. Di akhirat di dunia ini rugi tapi di akhirat dia untung. Jadi yang akhirat yang sebenar-benar tu penanda aras yang menentukan standard rugi untung kita itulah apabila sebenarnya ialah di akhirat, bukannya di dunia ini. Jadi itu kita kena sedih apabila kita ni kan tidak dapat melaksanakan amalan-amalan, tidak dapat melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat ini kan. Maknanya kan bila apa-apa amalan akhirat ni kita tak mampu nak buat, amalan dunia kita buat, kita sibuk dan sebagainya kan, maka adakah itu dipanggil sebagai untung? Itu adalah rugi sebenarnya. Jadi saudara-saudara, sahabat-sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita ni kan mengingati diri kita bahawa mencari keuntungan di akhirat nombor satu kan. Walaupun rugi dunia tak apa, tetapi kalau Allah kita nak cari keuntungan dunia tak jadi masalah insya-Allah kan. Tetapi janganlah kerana nak cari untung dunia tapi kita rugi di akhirat. Jadi waqala allazina amanu innal khasirin allazina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamati ala innaz zalimina fi azabim muqim. Allah Taala kata sesungguhnya orang zalim itu iaitu orang kafir fi azabim muqim, mereka itu berada dalam azab yang muqim, yang bersangatan, yang pedih, yang dahsyat ni. Wa ma kana lahum min awliya yansurunahum min dunillah wa man yudlilillahu fama lahu min sabil. Jadi Allah Taala katakan wa ma kana lahum min awliya, di hari akhirat ni kan ada lagi awliya yang lain? Tak ada. Awliya hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya wali yang boleh menjadi wali Allah Subhanahu Wa Taala saja. Atas dunia ni mungkinlah mereka ni awliya ni apa? Iaitu kawan, orang yang rapat dengan kita, orang yang suka pada kita, orang yang puji kita, orang yang kita boleh berlindung dan sebagainya kan. Di dunia ni macam-macam manusia ni kan, berlindung sini kan, tetapi di akhirat nanti hanya satu saja kan yang dapat melindung manusia, yang dapat menjadi wali kepada manusia, Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itulah maka kita semasa kita di dunia lagi ni, maka hendaklah kita ni mengambil Allah Subhanahu Wa Taala sebagai wali. Jangan ambil selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai wali, kerana nanti kalaulah kita wali sebenar wali sebenar, ini bukan cerita pasal wali nikah, bukan pasal wali mujbir, wali bukan. Ini cerita pasal wali dalam kehidupan tempat pergantungan kita di dalam kehidupan. Sepatutnya atas dunia ni Allah supaya apa? Supaya di akhirat nanti kita pun akan dapat Allah sebagai wali kita. Jadi Allah SWT sebut ni wa ma kana lahum min awliya yansurunahum. Makna awliya di sini Allah Taala sebutkan dengan sifatnya, iaitu salah satu daripada sifat awliya ni ialah apa? Yang dapat menolong. Jadi adakah suatu yang lain akan dapat menolong mereka pada hari akhirat? Tidak ada kan? Allah Subhanahu Wa Taala saja.
Jadi min dunillah, selain daripada Allah. Wa man yudlilillah fama lahu min sabil. Maka sesiapa yang disesatkan oleh Allah Taala di dunia ini, maka tak ada jalan dia. Jangan cari jalan lah. Dia kata tak, dia kata dia boleh bergantung sini, jalan sendiri, pemikiran sendiri kan, dapat mencari jalan dan sebagainya. Tak ada. Jalan hanya satu saja, iaitu Allah Subhanahu wa Taala. Seterusnya, istajibu li rabbikum. Oleh kerana itu, oleh kerana apa? Oleh kerana bahawa tak ada jalan lain ni, tak ada lagi sumber lain, tak ada lagi sesiapa pun yang dapat memberi petunjuk kepada manusia di atas dunia ini. Di akhirat of course lah, di atas dunia ni tak akan siapa yang dapat memberi petunjuk, tak akan siapa yang dapat menunjukkan jalan yang benar, memberitahu mana salah mana betul, melainkan Allah Subhanahu wa Taala. Oleh kerana itu, maka wahai manusia semua, istajibu. Istajibu artinya ialah sahutlah, jawablah. Bila Allah Subhanahu wa Taala ni panggil dengan apa? Iaitu panggil dengan Quran. Bila Allah Taala kirimkan rasul, maka sambutlah seorang rasul tu, sahutilah seorang rasul tu. Jangan buat dono, jangan buat nak lawan, jangan buat alah rasul macam manusia juga. Jangan. Kenapa? Perbuatan itu adalah merupakan tidak ada istijabah kita. Jadi kalau mak kita lah panggil, kalau orang panggil kita kan, manusia panggil kita, hai mat, hai apa-apa lah, sama panggil kan. Kalau kita tak sambut seruan tu kan, kita buat dono, apa perasaan orang tu? Ini manusia kan, walillahil masalul a'la. Allah tu bukanlah seperti itu, tapi maknanya contohnya, kalaulah manusia memanggil kita, kita buat dono, kita buat tak tahu, kita tak layan, apa perasaan dia? Mesti dia rasa sedih kan. Jadi begitulah kalau kita nak bandingkan, Allah Subhanahu wa Taala mengirimkan rasul, manusia ni buat dono. Allah Taala mengirimkan pendakwah, manusia buat dono. Allah Taala kirimkan Quran, manusia buat dono. Manusia buat tak layan, manusia tak baca, manusia tak tahu, manusia tak faham, manusia tak nak tahu pun, nak baca buku lain, nak baca buku ni, nak baca buku ni kan. Buku-buku yang ditulis oleh manusia, mereka baca. Sebab apa? Kerana nampak untuk pembangunan manusia, untuk gini-ginilah, untuk teknologi, untuk dan sebagainya. Manusia tak salah baca buku tu, tetapi jangan lupa bahawa buku sebenar jangan dilupakan, iaitu Al-Quran ataupun dan juga ajaran Rasul mestilah dipelajari. Kerana itulah maknanya mempelajari agama ni tanggungjawab bukan orang belajar agama saja, bukan orang sekolah Arab saja, bukan orang sekolah agama saja kan, bukan daripada ustaz saja kan, tetapi pelajaran agama ni wajib ke atas semua orang. Orang Muslim dia mesti tahu agama dia sebelum dia tahu perkara lain. Jadi macam mana dia tahu perkara lain tapi dia tak tahu agama? Satu benda yang memalukan bagi orang Islam. Kerana macam mana dia nak jadi seorang Islam, macam mana dia nak beramal dengan betul, macam mana dia nak ikut sesuatu tu dengan betul, macam mana dia nak tahu salah dan betul kalau dia tak tahu agama dia. Jadi oleh kerana itulah maka belajarlah agama tu. Jadi itu antara termasuk apa? Istajibu li rabbikum. Hendaklah kamu sahutlah seruan Tuhan kamu, min qabli an ya'tiya yaumul la maradda lahu min Allah. Sebelum daripada apa? Sebelum daripada dia kata datang hari yang mana la maradda lahu min Allah, maknanya tak ada lagi maradda, tak ada tolak lagi, tak boleh ditolak lagi. Bila ianya berlaku, maka boleh tolak lagi? Tak boleh tolak lagi. Jadi sebelum hari itu berlaku, maka segeralah kita ni kan untuk istajibu sebagaimana kalau kita pun sekarang ni, kalau kata maradda ni ialah hari kiamat tapi bagi kita, bagi setiap daripada kita, apa hari kiamat tu? Hari kiamat tu ialah mati kita lah kan. Maknanya sebelum daripada kita mati ni, cepat istajibu. Kita tak tahu masalahnya mati bila, 60, 70 ke? Walaupun ramai orang mati pada usia 70, 80, tetapi ramai juga yang mati sebelum daripada tu. Umur 30 dah mati, umur 20 dah mati, baru balik dah mati. Jadi maknanya nak tunggu apa lagi? Jadi istajibu li rabbikum. Sahutlah seruan Tuhan kamu sebelum datangnya hari yang kamu tak dapat tolak tu. Kemudian malakum min malja'in, yang mana kalau hari kiamat ni malakun min malja'. Malja' ni maknanya tempat orang menyelamatkan diri. Maknanya kalau kita kata kalau masa perang ada rumah bawah tanah dan sebagainya kan, itu tempat malja'. Kalau orang gempa bumi ke sebagainya kan, orang akan masuk ke dalam adalah sekolah dan sebagainya, itu adalah tempat malja' nama dia. Jadi maknanya kalau seseorang tu pada hari kiamat nanti kan, adakah dia ada malja' lain? Tak ada malja' lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang akan menjadi malja' kepada dia. Yauma izin malakum min malja'. Pada hari itu tak ada malja'.
pada hari itu, yauma izin wa malakum min nakir, dan tidak ada bagi kamu nakir. Apa nakir? Nakir ni nakirah. Nakir ni maknanya engkar. Maknanya engkar apa? Iaitu orang-orang kafir ni, orang-orang kafir pada hari akhirat nanti kan, dia akan menafikan. Dia nak menafikan apa? Dia nak menafikan, kata tak kami tak buat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dah tulis semua. Allah Taala dah beritahu semua kan, ada malaikat yang jaga, ada malaikat tengok, Allah Taala tengok dan malaikat tuliskan. Bukan Allah Taala tak mampu tahu semua tu, bukan tak tahu, Allah Taala tahu, tapi nak menguatkan lagi bahawa semua itu adalah ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan ditunjukkan, dan hari akhirat akan diberikan kitab-kitab amalan mereka. Ini apa yang kamu buat, ini apa kejahatan kamu, ini apa kebaikan kamu kan. Jadi orang-orang kafir ni kan, apa sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-An'am Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam ayat 23 surah Al-An'am Allah Taala sebutkan dalam surah ayat 23, Allah Taala sebut apa? Wallahi Rabbina, kata orang kafir ni. Allah Taala meriwayatkan kata-kata orang kafir ni, dia kata apa? Wallahi Rabbina, bersumpah lagi mereka di hari akhirat tu, dia kata apa? Iaitu ma kunna musyrikin, kami tak musyrik pun. Tengok kan, manusia tu kan nak menipu lagi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Di hari akhirat tu nak kata lagi ma kunna musyrikin, demi Allah kami ni tak musyrik. Surah mana tu? Al-An'am ayat 23. Jadi apa Allah Taala kata kat sini? Allah Taala kata kat sini dalam ayat yang kita baca pada hari ini, malakum min nakir, kamu tak boleh nak engkar lagi pada hari kiamat tu. Fa in a'radu, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberi hiburan lah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam setelah daripada mereka ni. Adakah bila Allah Taala sebut istajibu, mereka ni istajibu, apakah mereka ni menyahut seruan Allah Taala tu? Tidak. Mereka apa? Mereka engkar juga. Tapi jadi apa perasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mestilah sedih kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata kat sini kan, kalau a'radu fa in a'radu, kalau mereka ni berpaling, mereka tak nak sahut yang tadi kan, tak nak istajibu tadi tu, fama arsalnaka alaihim hafiza. Jadi Allah Taala beritahu, kami tak utuskan kamu wahai Muhammad sebagai hafiz. Hafiz ni apa? Sebagai yang tukang menjadi penjagalah kepada mereka. Maknanya kalau mereka ni nak buat jahat, mereka ni tak nak ikut kamu, so kamu ni bukan tanggungjawab kamu wahai Muhammad. Sebab apa? Kamu ni bukan menjadi hafiz kepada mereka, menjadi penjaga kepada mereka, menjadi pengira kepada mereka, menjadi bertanggungjawab kepada mereka. Kerja kamu apa? In alaika illal balagh. Kerja kamu ialah apa? In tu maknanya tidak. In alaika, tidak adalah ke atas kamu ini illal balagh, melainkan hanya menyampaikan. Jadi begitulah juga pendakwah pada hari ini, penyampai Islam pada hari ini. Kerja mereka ialah apa kan? Al-da'wah, al-balagh, ballighu anni walau ayah, menyampaikan, dan berusahalah bagaimana cara nak menyampaikan tu, dengan apa-apa saja kan, dengan perkataan, dengan mulut, dengan tulisan, dengan channel, dengan Facebook, dengan Instagram, apa-apa saja kan, sampaikan dengan, dan lebih lagi tu kalau boleh, iaitu kena berusaha juga, iaitu dengan apa lagi, dengan membina, membuat undang-undang, menunjukkan kepada manusia, membuat peraturan kan, memiliki kerajaan dan sebagainya. Itu kan, menjadikan kerajaan itu sebagai tanda kan, ini adalah yang Allah Ta'ala minta kita buat. Jadi kita tunjukkan dalam bentuk kuasa-kuasa yang ada pada kita. Kalau kita ni ada kuasa di pejabat, kita tunjukkan inilah cara Islam kan, supaya apa? Supaya manusia ni tertarik kepada Islam kan, supaya semua orang atas dunia ni tertarik kepada Islam suka kepada Islam, nampak Islam tu macam ni. Jadi bukan hanya kata-kata, bukan hanya penyampaian, semua sekali lah, apa cara saja yang Allah Ta'ala beri kepada kita di atas dunia ni, kita mesti gunakan. Itulah dia al-balagh nama dia. Jadi wa ma in alaika illa al-balagh. Kemudian wa inna idza azaqna al-insana minna rahmatan fariha biha. Allah Ta'ala sebutkan hakikat manusia ni, bila kami kenakan kepada mereka, bukan kenakan maksudnya berikan kepada mereka, berikan kepada rahmah. Rahmah ni kesihatan, kekayaan, pangkat dan sebagainya. Jadi ulama-ulama sebut sini kalau rahmah ni ialah tiga lah biasanya, iaitu as-sihhatu, al-ghinar dan juga al-mulk, maknanya kerajaan, maknanya kekuasaan. Jadi maknanya ada orang ada kekuasaan, ada orang ada harta, ada orang ada kesihatan. Ketiga-tiga tu nikmat yang besar yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia di atas dunia ini. Kemudian apa dia? Fariha biha. Manusia ni bila dapat tu, dia gembira. Fariha, dia gembira kan.
Kemudian tapi apa? Wa in tusibhum sayyi'ah. Tapi bila terkena pula sayyi'ah. Sayyi'ah ni dalam tafsir kata al-bala. Al-bala ni apa? Iaitu selepas daripada mereka ni dapat nikmat tadi tu. Tadi mereka dapat nikmat, kemudian mereka terkena tiba-tiba bala. Dulu sehat, sekarang sakit. Dulu kaya, sekarang miskin. Dulu ada kuasa, sekarang tak ada kuasa. Itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala sepatutnya. Tapi manusia apa? Bima qaddamat aydihim. Allah Ta'ala sebut sini kan, kenapa mereka ni kan kena bala ataupun dihilangkan nikmat-nikmat tersebut daripada mereka ni, ialah Allah Ta'ala sebut bima qaddamat aydihim, semua tu daripada kerana tangan mereka, kerana dosa mereka, kerana kesalahan mereka. Of course lah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidaklah mengambil tindakan tu sekarang juga kan. Maknanya kalau orang tu jahat terus dia jadi miskin, daripada kaya jadi miskin. Tak, kadang-kadang kita tengok, oh dia ni dengan maksiatnya, dengan apa, tapi dia macam kaya, dia macam okey, dia zalim tapi dia macam okey, macam Firaun. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala itu hanya memberi istidraj. Istidraj ni maknanya memberi supaya untuk menipu manusia ni kan, nampak macam wow kaya, jadi dia akan rasa lagi bangga, dia akan rasa macam aku kaya, aku tengok ni jahat pun tapi kaya, tengok kan kau ni baik apa. Kita jangan terpengaruh macam tu. Jadi itu adalah hanya ujian Allah Subhanahu Wa Taala, ujian kepada dia dan ujian juga kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang tak dapat nikmat seperti itu. Jadi yang penting ni bukan makna kita tak bekerja, bukan makna kita tak boleh mencari harta, tetapi berusaha, tetapi jangan langgar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan langgar larangan Allah. Jangan tak buat apa yang Allah Taala suruh kita lakukan. Jadi Allah Taala sebut sini kan, sifat orang-orang yang tidak beriman ini, sifat Allah Taala sangat marah ni ialah apa kan? Wa in tusibhum sayyi'ah bima qaddamat aydihim, kemudian fa innal insana kafur. Allah Ta'ala sebut sini kan, terus dia kata fa innal insana kafur, tapi sesungguhnya manusia itu sangat-sangatlah kafur, iaitu apa? Sangat-sangat kufur. Tapi macam tak ada jawapan. Jadi sebenarnya ulama kata ada di situ nama dia jawab yang mahzuf, jawab yang tidak disebutkan. Jawab apa? Jawapan apa? Kalaulah mereka itu terkena apa-apa bala daripada Allah kerana hasil daripada tangan mereka, mereka akan terus kecewa dan lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah jawapan dia, iaitu lupa apa? Lupa dulu mereka ni dapat nikmat. Dulu mereka ni sihat, bila mereka sakit, sekarang ni mereka lupa dah bahawa mereka ni dulu Allah Taala beri nikmat panjang dah. Allah Taala bagi nikmat rezeki banyak dah kan dulu. Tapi bila dapat bala ni mereka tu lupa. Jadi ini adalah sikap yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang disebutkan di dalam ayat ini. Kemudian Allah Taala sebut seperti lillahi mulkus samawati wal ard. Bagi Allah lah mulkus samawati wal ard, makna kerajaan. Kita kata kerajaan, kita kata kekuasaan. Jadi al-mulku ni, perkataan mulku ni dalam Al-Quran dia gunakan dalam baris yang berbeza. Ada malku, ada milku, ada mulku. Jadi mim tu dia ada tiga. Ada baris atas malku, ada baris depan mulku, ada baris bawah milku. Maknanya apa? Kalau milku kita fahamlah, iaitu pemilikan, kita memiliki milku. Tapi ada satu lagi tu mulku, yang Allah Taala gunakan sini apa? Mulku. Mulku tu ialah kerajaan lah, kita kata kekuasaan, iaitu seseorang yang dapat istilah wa tamakkun kepada atas sesuatu benda, iaitu dia boleh menguasai benda tu kan. Itu kan, dia mampu nak buat apa saja, itu al-mulku. Tapi ada satu lagi milki, seperti mana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Toha ayat 87. Ayat 87 Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang cerita pasal apa ni, janji ni. Jadi Allah Taala kata wa ma akhlafna mawa'adak bimalkina. Jadi minta maafkan, bimalkina. Jadi ada malku, dia ada mulku, ada milku. Milku sudah tadi, pemilikan. Mulku dalam ayat yang kita baca sekarang ni, malku iaitu dalam surah Toha yang kita sebut tu. Maksud bimalkina situ ialah walaupun awak tak suka. Maksud macam tu kan, bimalkina. Jadi itu tak apalah kan, itu dalam surah, insya-Allah kan boleh tengok dalam surah Toha ayat 87 insya-Allah. Tapi nak beritahu ni kat sini lah, mim lam kaf tu ada tiga bacaan yang berbeza dan makna dia akan jadi berbeza. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan nama dia, uslub sini lillahi mulku. Uslub nama dalam bahasa Arabnya ialah dia mendahulukan huruf jar. Jadi bagi orang yang belajar bahasa Arab, huruf jar tu ialah lam depan tu. Lam tu untuk. Bila didahulukan huruf jar, maknanya kan
ilal madrasah zahaba. Maknanya kalau kita kata ke sekolah dia pergi, maknanya apa? Dan dia menafikan yang lain. Maksudnya dia menafikan yang lain, maksudnya dia tak pergi tempat lain, dia pergi sekolah saja. Jadi bila Allah SWT sebutkan lillahi mulkus samawati wal ardi, artinya tidak ada milik siapa-siapa yang lain selain daripada Allah Taala saja. Kalau kita kata ini milik saya, contohlah saya sebut kan, kata ini milik saya, kereta milik saya, mungkin kereta itu saya kongsikan dengan orang lain, dia boleh jadi kongsi. Tetapi bila saya sebutkan kereta ini milik saya, katakan, maknanya apa? Jadi menunjukkan bahawa apa? Bila didahulukan huruf jar, menunjukkan bahawa itu adalah nama dia uslubul qasri. Qasri itu maknanya kurung, tak ada yang lain, tak ada untuk lain. Jadi untuk Allah sahajalah kerajaan, kekuasaan langit dan juga bumi. Kemudian yakhluqu ma yasha. Jadi oleh kerana itu, kerana milik dia, dia buatlah apa yang dia suka, terpulanglah pada dia kan. Jadi dia nak apa-apa, dia boleh buat lah, tak ada orang boleh halang dia. Kemudian tu yahabu liman yasha. Jadi dalam ayat ini, ayat 49 dengan ayat 50 ni, Allah Subhanahu Wa Taala nak menceritakan tentang satu perkara yang berlaku dalam kehidupan manusia, yang mungkin bagi setengah orang dia rasa apa ni, iaitu apa? Masalah mendapat anak kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kat sini kan, di antara tanda kekuasaan Allah Taala ni, iaitu dia memberikan. Yahabu ni daripada hebah lah kan. Kita guna perkataan hebah. Hebah ni makna pemberian. Macam kita, orang beri hadiah pada kita, itu hebah nama dia kan. Hebah itu pemberian tanpa nak balas apa-apa, tak perlu balas apa-apa. Hebah kan. Jadi Allah Ta'ala sebut yahabu liman yasha, diberi kepada sesiapa yang dikehendakinya apa? Inasa, anak perempuan. Kemudian wa yahabu liman yasha'u az-zukur, kemudian diberi pula kepada sesiapa yang dia nak lelaki. Jadi Allah Ta'ala ni, ulama-ulama tafsir sebut ditakdimkan, didahulukan perkataan perempuan sebelum daripada lelaki. Kenapa? Kerana orang Arab dia tak suka sangat anak perempuan. Dia suka anak lelaki saja bagi dia. Jadi oleh kerana itulah maka Allah Ta'ala dahulukan yang perempuan. Maknanya perempuan dan lelaki ni tak jadi masalah. Itu bukan isu, maknanya orang tu mulia kerana dia dapat anak perempuan, anak lelaki dan sebagainya kan. Jadi orang Arab ni tak suka pada anak perempuan sampai dia bunuh. Jadi ertinya sini Allah Ta'ala sebutkan, nak naikkan juga bahawa sama saja lelaki dan perempuan. Jadi ada orang mendapat anak, Allah Ta'ala berikan apa tu? Iaitu inasa, anak dia tu semua perempuan. Kemudian tu wa yahabu liman yasha az-zukur, dan ada orang tu dapat anak lelaki semua. Tetapi kemudian tu jenis yang ketiga pula apa? Iaitu au yuzawwijuhum zukranan wa inasa. Tapi ada yang Allah Ta'ala jadikan bercampur. Yuzawijuhum tu bukan kahwin kan, tapi maksudnya ialah Allah Ta'ala campurkan. Ada orang dapat anak campuran, ada anak lelaki, ada anak perempuan, kadang-kadang kembar, ada lelaki perempuan, kadang-kadang tak kira lah kan, tapi maknanya dalam family tu dia ada anak lelaki, ada anak perempuan. Itu jenis yang ketiga kan, yuzawijuhum zukranan wa inatha. Dia campurkan, dia menjadikan campuran di antara ada lelaki dan perempuan dalam satu family tu. Kemudian wa yaj'alu man yasha'u aqima. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi, dia menjadikan ada di kalangan manusia ni yang akim. Akim tu kalau dalam bahasa Arabnya lelaki pun dipanggil akim, perempuan dipanggil akim. Maknanya dia tak ada akimah, tak adalah akimah tak ada. Dia ada akim saja. Akim tu ialah maknanya yang mandul lah, kita panggil dalam bahasa Melayu kan. Mandul maknanya orang yang tak ada anak. Jadi orang yang tak ada anak ni merupakan satu jenis daripada apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi apa yang Allah Ta'ala nak sebut sini dalam tafsir, sebagaimana yang disebutkan dalam khawatir tafsir Syekh Asy-Sya'rawi, disebutkan sini bahawa ayat ini nak menunjukkan bila kita baca dengan betul-betul, dia nak sebutkan apa, dia nak ceritakan apa, bahawa dapat anak, tak dapat anak, lelaki, perempuan dan sebagainya itu ialah bukan penanda aras kepada orang tu disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ataupun tidak. Jadi kalau ada orang dapat anak, maka alhamdulillah. Kalau tak dapat anak pun alhamdulillah juga kan. Sebab apa? Semua tu ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi apabila yang penting tu ialah redha. Jadi dia kata kat sini kan, semua tu ada hikmah. Kadang-kadang ada orang dapat anak, tapi anak dia tu jadi jahat, anak dia tu jadi menderhaka pada dia. Jadi dia sebenci pula, apalah aku dapat anak ni kan. Jadi anak dia benci pada anak dia. Kalau boleh dia nak bunuh anak dia. Tu contoh maknanya kan. Ada orang tak dapat anak, susah-susah. Jadi erti kat sini kan, ada orang ada anak ke tak ada anak ke, itu bukan penanda bahawa dia ni adalah mendapat anugerah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia hanya nak beri. Itu adalah pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau ada pun tak ada pun, itu adalah sama di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari segi pangkat orang tu.
Dari segi kedudukan orang tu di sisi Allah tidak ada apa-apa masalah. Innahu alimun qadir. Allah Ta'ala tu tahu, alimun, maha tahu. Tahu kenapa dia beri, kenapa dia tak beri, itu tak jadi masalah. Kemudian tu qadir, dia mampu dia nak buat apa saja. Ayat yang terakhir insya-Allah pada hari ini, iaitu ayat yang ke-51. Minta maaf terpanjang sikit hari ni hari Jumaat jadi terpanjang sikit. Seterusnya ayat yang terakhir, wa ma kana li basharin an yukallimahullah illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasula fayuhiya bi iznihi ma yasha innahu aliyyun hakim. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan iaitu jenis-jenisnya. Ini dah masuk kalau ikut dalam mashaf ialah masuk kepada hizib yang baru. Jadi Allah SWT sebut di sini iaitu apa? Bagaimanakah wahyu itu Allah Ta'ala berikan kepada Nabi-Nabi, kepada Rasul-Rasul. Iaitu yang pertamanya ialah Allah Ta'ala berikan dalam bentuk wahyu. Jadi wahyu yang disebutkan dalam ayat ni ialah wahyu ni artinya ialah lintasan, sama ada ilham ataupun lintasan yang berlaku semasa seorang Nabi ataupun seorang Rasul tertidur. Jadi itu nama dia wahyu. Itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua ialah min wara'i hijab, daripada belakang hijab. Dari belakang hijab ni apa? Mendengar suara tapi tak nampak. Sebagaimana yang berlaku kepada Nabi Musa alaihissalam. Dia dengar suara, dia bercakap dengan Allah tetapi dia tak nampak. Kemudian yang ketiganya, au yursila rasula, ataupun diutuskan rasul. Rasul sini ialah bukan rasul, tapi diutuskan malaikat Jibril lah yang membawa wahyu. Fayuhiya biiznihi ma yasha. Lalu Allah Ta'ala wahyukan kepada orang tu melalui tiga cara tu, kepada Nabi, kepada Rasul itu, biiznihi, dengan keizinan daripada Allah. Maknanya malaikat tu tak boleh buat-buat sendiri, pandai-pandai dia kan. Dia rasa nak turun, nak cerita, tak boleh kan. Biiznihi, dengan izin Allah Ta'ala saja. Dan kemudian ma yasha, apa yang akan tu, apa yang dikehendakinya, apa yang nak beri. Jadi sebab itulah Al-Quran ini yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sampai kepada kita pada hari ini, kita dapat lihat Quran tu, itulah yang turun daripada malaikat Jibril, turun daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dibawa oleh malaikat Jibril, ataupun datang dari ilham, ataupun mengarut hijab. Tu semua adalah satu benda yang sangat bernilai yang ada pada kita kan, yang tak ada pada orang lain atas dunia ni. Orang bukan Islam tak ada, walaupun mereka kata ada ni lah, ada Taurat lah, ada Injil lah, ada Bible dan sebagainya. Tu semua telah diubah daripada yang asal. Jadi hanya kita saja yang Allah Ta'ala pelihara, berikan Quran ni kepada kita sekarang. Oleh kerana itu, apa patut kita buat? Sepatutnya kita mempelajarinya. Dan Alhamdulillah kita dapat bersama-sama pada pagi ini untuk mempelajari sedikit daripada apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita semua. Dan terakhirnya, innahu aliyyun hakim. Tengok kan, dia gunakan perkataan sepatut innahu aliyyun. Allah itu maha tinggi. Bukan tinggi itu bertempat Maka ahli sunnah wal jamaah kita ni, Allah Ta'ala tidak bertempat. Allah Ta'ala tidak bertempat. Kita tak boleh mengatakan Allah tak bertempat. Tapi dia tinggi, maksudnya lebih tinggi kedudukannya daripada kita. Sebab apa tinggi ni kadang-kadang tak mesti tinggi tempat. Iaitu tinggi kedudukan. Lebih hebat daripada kita. Dan dia ini adalah maha hakim, maha sangat-sangat bijaksana, mempunyai hikmahnya yang Allah Ta'ala saja yang tahu, kita tak tahu. Setakat itu sajalah insya-Allah untuk sesi kita pada pagi ini. Jangan lupa insya-Allah untuk share dengan kawan-kawan, untuk share kepada semua sekali, sesiapa saja, kawan-kawan, adik-beradik kan, saudara mara, ibu bapa kan, hadiahkan kepada mereka insya-Allah kan link-link ini kan. Tak habis walaupun 1 sen. Hanya tekan saja, sharekan link ni kepada semua orang atas dunia ni insya-Allah, supaya mereka dapat manfaat daripada apa yang kita ceritakan pada hari ini, dan seterusnya kita ceritakan pada hari-hari yang akan datang. Pada setiap hari insya-Allah pukul 6 pagi, minta maaf hari ini terlambat sikit, 1 minit terlambat insya-Allah pukul 6 pagi insya-Allah kita berjumpa setiap hari kecuali hari Ahad. Kita akan baca hadis. Wallahu a'lam bissawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.